sujudlah kamu kepada Adam. Maka malaikat semuanya sujud, melainkan iblis. Lam yakun minas sajidin, dia tak termasuk dalam orang yang sujud. Malaikat semua sujud, iblis tegak je, nohin je, relax je, brutal je. Samsin kampung dusun. Tuan-tuan boleh bayang tak, seluruh orang lain sujud, dia seorang tak sujud. Takkan namanya Samsin bongkak. Serupalah kita pun dalam semua majlis, semua orang pakai pakaian tutup aurat, dia seorang pakai seluar pendek. Kita panggil dia apa? Semua orang perempuan pakai tudung, dia seorang je rambut cokor je, rambut relax macam singa je rambut dia. Orang lain semua bertudung, dia tak ada bertudung. Nak dipanggil apa itu? Mak long ni bertudung, makcik ni bertudung, kak ni bertudung, angah ni bertudung, along ni bertudung. Aku tak bertudung. Malunya aku. Ini tidak. Lantaklah aku suka aku dah. Bukankah itu mewarisi satu sifat daripada sifat iblis yang tidak mau tunduk pada Allah? Maka Allah tanya, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Hei iblis, apa yang menghalang kamu tunduk pada Adam? Iblis menjawab, qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku daripada api, dia daripada tanah. Allah kata, kamu ni derhaka iblis, keluar kamu pada syurga. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha, kamu tak layak duduk dalam syurga, kamu orang hina. Bila iblis kena halau, seluruh malaikat kata, nasib baik kita sujud ni ya. Kalau kita tak sujud, kita pun mangkor, kata dia. Hancur kita. Maka seluruh malaikat sujud lagi sekali, sebagai tanda bersyukur yang kita ni sujud. Maka datanglah semayang sujud 2 kali, diambil daripada perbuatan malaikat. Sujud yang pertama kerana patuh pada Allah, sujud kali kedua kerana rasa syukur, hari ni aku selamat duduk dalam syurga. Kalaulah aku tak ikut cakap Allah tadi, aku pun dah senasib dengan iblis, laknatullah. Itu sebab dia. Tapi masalah kita tadi tuan-tuan, masalah yang saya sebut tadi di Masjid Ar-Ridwan, masalah dia sebab kita tak nak mengaji. Kita rajin beramal, tapi kita tak nak ambil sungguh-sungguh dengan amalan kita. Tadi saya ajarkan di Masjid Ar-Ridwan tadi tentang semayang dalam perang. Semayang dalam perang. Sebab tu saya kata, tuan-tuan pergi mengaji, rugi tak pergi mengaji? Tadi ada 6 adik-adik kita yang saya ajar buat praktikal cara semayang dalam perang. Kalau musuh di belakang, macam mana nak semayang? Kalau musuh di depan, macam mana nak semayang? Kalau musuh berkeliling dengan kita, macam mana nak semayang? Benda ni belum berlaku pada kita. Bila berlaku baru kita tahu, pening kepala tuan-tuan. Padahal Islam tu kalau kita belajar, dia adalah yang senang sangat. Tetapi apabila kita tak belajar, dia jadi besar susahnya. Yang keempat, manusia yang tak mengaku umatnya siapa? Orang yang tidak kasih kepada anak-anak. Tidak kasih pada anak-anak. Anak-anak kita ni tuan-tuan, kalau kita ambil dia, dukung dia, kalau umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, besar-besar tu adik kita masuk tu tuan-tuan. Besar 3 tahun macam itu, tuan-tuan ambil riba dia sambil tengok televisyen, seronok dia. Anak-anak laki-laki kita yang umur 14, 15 tahun, tuan-tuan, usap belakang dia, usap belakang kepala dia, usap belakang badan dia. Anak tadi bangga sangat. Sebab tu Nabi Muhammad dia banyak menyentuh. Bila kita banyak menyentuh tuan-tuan, dia datang satu perasaan seronok. Banyak memberi. Saya dah sebut dah pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan bagi pada anak murid tuan-tuan sebatang pen, dia akan ingat tuan-tuan sampai bila-bila. Bila tuan-tuan pergi masjid, dia naik kereta, dia boleh berhenti. Cikgu, ya, cikgu ingat saya tak? Tak jam lama pencen. Cikgu pencen lama dah kerja siapa tu? Yang cikgu bagi pen dekat saya tu, ingat tak? Tak tahu. Cikgu bagi banyak pen, bukan hang seorang aja, ramai. Anak murid tuan-tuan akan ingat sampai bila-bila. Modalnya pen sahaja.
Apa kata tuan-tuan? Pencen tuan-tuan 3,000, pencen tuan-tuan 2,500, isteri 2,500, 5,000 sebulan. Rumah dah habis hutang. Kereta 20 tahun dah habis hutang. Anak-anak semua dah habis kerja. Duk bagi duit 500 sebulan, 700 sebulan, 1,000 sebulan. Anak-anak kita bagi 1,000 sebulan. Cukup tahu pinjam 20,000 pula. Dia cerdik dah anak tu. Dia modal 1,000. Mak cadang nak menega lah mak. Berapa nak pakai? 20. Baru 11,000. Hujung tak minta 20,000. Dah. Cerdik punya anak tuan-tuan. Pencen dapat. Anak bagi lagi. Apa lagi nak duit? Apa lagi? Apa kata tuan-tuan? Hari Jumaat. Pergi jumpa dengan bendahari yang duk kira tabung Jumaat. Haji. Minta dekat saya 300. Ni 50, 6 keping. Saya nak duit RM1, 300 keping. Saya tukar. Sebab apa 300 ni? Bolan poket. Sentiasa bolan poket. Jumpa saja orang susah, bagi RM1. Jumpa saja anak orang susah, duk berjalan, duk teriak, nak aiskrim. Pergi ke supermarket, tengok anak dia menangis, mak nak aiskrim, mak tak ada duit. Skrim, kata dia. Tuan-tuan ambil RM1 ni nah, pakcik bagi RM3 untuk 3 orang anak. Lama-lama tuan-tuan lah permata di taman permata. Modalnya RM1 dia. Berapa ramai boleh buat? Yang dia boleh buat, dia sedekah dekat Astro. Sampai Hindu tu jadi paling kaya di dalam Malaysia sekarang, nombor 2 lah. Siapa yang mengkayakan dia? Tak kita. Kalau 10 juta orang Melayu duk langgan Astro, bagi dekat dia 50, duk ada berapa ratus juta kat dia? Berapa ratus dapat kat dia? Tak 500 juta sebulan. Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Masyarakat kita di Taman Permata ni berapa ribu orang? Katalah 500 orang. Kalau sebulan bagi RM10, 5,000. Tabung kebajikan. Setiap bulan RM10 wajib bagi. RM5,000 sebulan. Siapa yang susah dapat hadiah. Siapa yang susah dapat bantuan. Siapa yang anak dia berjaya, ada saja. Nak repair yang ni, ada saja. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau orang Malaysia ada 10 juta orang Melayu, orang Islam, seorang RM1 aja bagi. Seorang RM1 dia 10 juta tuan-tuan. Tu ada keluar dalam TV3 tu. Yang kudung dua-dua belah kaki. Yang buta dua-dua belah mata. Dah lah buta, anak cacat pula. Dah lah tua, anak 5 orang cacat. Anak dia bila sampai umur 30 cacat. Asal cacat umur 30. 5 orang anak dia cacat. Suami lumpuh. Tolonglah, makcik tak tahulah kalau makcik mati siapa nak belah. Bagi sesiapa yang ingin memberikan sumbangan kepada Makcik Halimah, silalah masukkan ke dalam akaun yang tertera di bawah. Kalau 10 juta rakyat Malaysia yang Islam bagi RM1, 10 juta lepas kat dia. Tapi ramai yang nak bagi RM1. Sebab itu Allah Ta'ala kata mimma razaqnahum yunfiqun. Allah kata sikit saja, sebahagian yang Allah bagi pulangkan balik pada Allah Ta'ala. Bentuknya begitulah, jumlah yang sangat besar. Jumlah yang sangat besar. Kalau 10 juta bagi masuk akaun dia RM1, pergi bank masuk RM1, pergi bank masuk RM1, lama-lama tidak ada orang susah tuan-tuan. Bila kita ada akhlak, kita akan memikirkan tentang kebaikan. Tetapi apabila kita tidak ada berakhlak, maka kita tidak ada hormat pada budak-budak. Sebab tu kita lihat hari ini tuan-tuan, budak-budak sudah hilang kasih kepada orang tua. Sebab apa? Sebab orang tua juga tidak kasih kepada budak-budak. Tuan-tuan bagi seorang RM1 budak-budak ni. Main adik-adik, main RM1 pecik bagi. Pergi cuci kapet masjid. Pakat berselerak untuk cuci kapet. Susun lain putih ni semua budak-budak. Cuci tingkap ni semua budak-budak. Hanya dengan modal RM1 pengikat kasih sayang, dia bersih semua tuan-tuan. Lama-lama dia akan datang satu minat yang mendalam. Sebab tu saya katakan di setiap masjid kita kena ada wujud. Satu Bilal remaja. Habis tu Bilal retua nak buat apa Ustaz? Bilal remaja ni besar sangat. Jangan ambil Bilal remaja budak-budak tahfiz. Budak tahfiz dah bagus. Jangan ambil budak-budak selalu datang masjid. Memang dia dah bagus. Ambil budak-budak yang tak pernah datang. Ambil budak-budak yang merempit.
Ambil budak-budak yang lepak dekat Giant tu. Kamu budak Taman Permata kan? Ustaz. Relax, dia tanya kita. Saja pakcik tanya, rasa macam tenang. Ayahmu nama apa? Ayahmu nama apa? Entah, kata dia. Oh, sudah. Nama ayah pun tak tahu. Kalau tuan-tuan boleh tangkap grup 10 orang ni, ambil seorang je. Yang mana kepala dia, tuan-tuan tangkap dia. Nama kamu apa? Din. Boleh pakcik belanja makan? Boleh. Makan, okey. No problem. Pakcik tengah duk cari Bilal. Kamu boleh jadi Bilal? Bilal tu yang tukang bang tu ke? Tukang azan lah, muazzin. Pasal tak ada lah orang azan, tak ada lah. Ada, tapi yelah orang tua-tua. Nafas tak apa cukup. Ya. Nasib baik dia pakai Polident. Jadi gigi palsu pun tak apa cabut. Ya. Tidak pakai gigi palsu kadang tengah bang tu cabut longgar. Tu yang dia pakai Polident. Sejak pakai Polident, berlakon pun dia tak palsu. Tok Bila pun kena pakai Polident, melekat kuat tuan-tuan. Bila tuan-tuan lantik dia, pujuk dia. Saya tak tahu azan pakcik. Allah, pakcik pun macam hang lah juga, bodoh macam hang lah dulu. Tapi pakcik belajar, pakcik pandai. Kita kalau tak belajar, macam mana nak pandai? Datang orang pakcik ajar. Tuan-tuan bawa lagu dekat dia. Mula-mula bawa lagu senang dulu. Jangan bawa lagu yang payah-payah. Arab Saudi tu payah. Allah, udah macam siren bunyi dia. Susah tuan-tuan. Ambil yang pendek-pendek dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tabaqat rendah-rendah dulu. Allahu Akbar. Pelan-pelan je. Latih dia azan. Baju tak ada pakcik. Allah, kamu dengan pakcik sama saiz. Ambil jubah pakcik. Bagi dia azan. Dia balik, dia bagi tahu dekat mak-mak rempit dia, geng-geng motor dia. Bro, depa lantik aku bila lah bro. Apa kawan-kawan dia kata? Cayalah bro. Lepas maghrib tu mesti ramai geng dia datang. Sebab depa nak dengar dia azan. Bila hari Jumaat, kawan-kawan dia paling awal datang. Saf belakang tu semua mak rempit. Semua tuan-tuan datang je relax. Pasal nak tengok geng dia azan buat pertama kali semayang Jumaat. Masya Allah. Itulah cara nak tarik mereka. Bagi hak geng dia, bagi kepala dia tu, taiko dia duduk depan sekali. Bila tengok dia azan pakai jubah hitam, serban putih, kawan dia naik bulu roma ni, bangga. Yang pokok terima pada aku tak nak dengar, aku tak mau dengar, aku tak boleh dengar. Dia mari juga tapi dia tak sanggup dengar. Ya hak tersengih pun ada. Tak, yang nganga pun ada, yang geleng kepala pun ada. Kawan sebelah dia tanya, kenapa kamu geleng kepala? Aku tak sangka. Tiap-tiap hari hidup gam tu, sekarang jadi bilang, tak sangka aku tuan. Lama-lama semua berubah. Tapi masalah dia, kita tak pernah bagi peluang kepada mak rempit. Kita tak pernah bagi peluang pada anak muda. Yang banyak berlaku sekarang, kita hentam anak muda, Pada anak muda ni tuan-tuan, dia pun baik. Tapi dorongan untuk jadi baik itu tidak ada. Maka yang terbuka sekarang ialah dorongan untuk jadi nakal. Dengan diskonya, dengan kelab malamnya, dengan pelacur yang banyak, dengan internet laman lucah yang banyak. Itu ruangan untuk melakukan kejahatan banyak. Kita kena tarik mereka ini untuk jadikan yang terbaik. Dan cara mereka nak jadi yang terbaik ialah memberi peluang kepada mereka. Bagikan peluang. Bila kita tak bagi peluang kepada mereka, habis. Sebab tu saya ni tuan-tuan, di sekolah saya bagi peluang pada budak-budak ni. Pada remaja-remaja ni kita bagi peluang. Kamu nak buat apa buat? Ustaz, kami nak belajar silap Ustaz. Ambil lah tu gelanggang tu, guru silap pada belajar lah. Bila kita bagi peluang tuan-tuan, mereka seronok. Bila bagi peluang buat kerja, bagi peluang tunjuk bakat kepada mereka, lama-lama mereka lah yang paling ke hadapan kepada kita. Sebab tu Nabi sebutkan tadi dua. Yang pertama tua, yang keduanya adalah muda. Bila muda dan tua ini digabungkan sekali tuan-tuan, cukup hebat. Tuan-tuan pergi ke Masjid Batu 26, Batu Hampar di Berwas, Perak. Saya pergi dah di masjid ni. Masjid dia kecil, masjid lama, masjid veteran lah. Lama dah masjid. Tepi jalan. Bila saya pergi tengah hari, pukul 10 saya ceramah sampai pukul 12.
Saya tengok orang-orang tua, orang-orang veteran, pakcik-pakcik, makcik-makcik relax duduk atas kursi. Yang buat kerja ni semua anak-anak muda. Semua anak muda. Yang bertocang, yang pakai baju gambar hantu, duk kacau nasi. Baju ni gambar vampire ke kunama kau, hitam baju ni. Yang duk angkat buah tembikai, semua anak muda. Yang duk usung jak dengan air sirap tu, duk usung tu. Saya tanya pada pengurusi Ustaz Abbas, saya kata, Ustaz, anak-anak muda ni memang mereka buat kerja. Kami dah latih 3 tahun Ustaz. Udah 3 tahun kami latih demel Ustaz. Apa kerja di masjid demel buat Ustaz? Kemal ni orang tua tak ada apa Ustaz. Nengok-nengok gitu je Ustaz. Demel kalau ada kenuri kenara demel Ustaz. Kemal ni makan je lah kata dia. Memang kita suruh demel buat. Mandi mayat demel, gali lubang kubur demel, semuanya demel Ustaz. Allahu Akbar. Saya tak tegur pun yang bertocang tu. Lantak kamu lah. Kamu tegurkan merajuk pula. Biarlah dia bertocang pelan-pelan lah. Pelan-pelan lah. Bukannya haram pun, makruh aja. Biarlah dulu. Relax je bertocang tuan-tuan. Sini selamba roh aja. Ustaz, saya minat kat Ustaz. Rantai lengan dua-dua belah. Saya minat ceramah Ustaz. Bagi Ustaz. Yang ni yang kita kena buat. Dan saya katakan tuan-tuan, kita tak boleh buat ceramah dalam masjid je. Kita kena buat ceramah di dataran, di pasar. Baru ni saya buat ceramah di uptown, di Ipoh. Bila buat ceramah di uptown, dengan pasar malam-malam yang berpuluh-puluh tu, ramainya orang, buat satu pentas, buat satu kemah, pentas, bubuh skrin. Jawatan kuasa penganjur kata, Ustaz, kita nak buat ceramah, kita tak nak buat konsert. Saya kata, boleh? Saya sangat sokong. Tapi Ustaz, ada ke orang? InsyaAllah ada. Allah yang menggerakkan hati orang. Buat aja dulu. Sebab yang datang ke masjid ni semua baik-baik. Mana ada yang datang masjid malam ni pakai skirt? Ada. Tapi pergi pasal malam pakai skirt. Tadi saya balik daripada surau Masjid Ar-Ridwan, tadi nak balik ke Ampang. Saya tengok satu kereta accident, perempuan pakai baju pagoda aje. Singlet aje tuan-tuan. Relax aje, selamba rok, telefon Pak Wu dia ke siapa ke kereta accident. Kalau begitu tuan-tuan, ramai nolong. Bukan kata onto je tolong, negro pun tolong tuan-tuan. Orang macam ni lah yang kita nak dakwah. Macam mana kita nak dakwah? Nak panggil mereka datang. Oh, nahi kabinahi. Dia takkan datang. Nak mampus nak datang. Kita yang kena pergi ke tempat mereka. Di mana tempat mereka? Pasar. Di mana tempat mereka? Tempat mereka lepak. Itulah tempat dia. Saya kata jangan takut. You all buat dulu. Untuk nak bagi tarik anak muda senang. Kita buat konsert. Buat konsert. Kita buat nasyid. Panggil budak-budak tahfiz saya buat nasyid. Oh tuan-tuan. Mula-mula jauh-jauh je. Tapi bila tengok pakai jubah, pakai serban, duk menyanyi lagu. Subhanallah, Maha suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, segala pujian hanya untukmu. Dia mari dekat. Cina pun mari. Laki bini Cina. Tengah saya ceramah tu dia mari. Saya tanya apa hal tu ke? Mau kasih derma. Kebetulan sebelah meja saya tu tabung macam duk edah tu lah. Dia mari tu tak bubuh. Macam tabung kita ni, tabung tu mari. Yang Cina tu mari ke tabung. Tu pelik tuan-tuan. Kita ni kalau tabung tak mari ke kita, lantak kamu lah, selamat dia aku. Yang Cina ni pula dia mencari tabung. Tabung mana tabung? Ni beza tuan-tuan. Ni kalau boleh kita memperangai macam Cina ni tuan-tuan, dalam bab nak sedekah lah. Mana tabung ni kami tak sampai. Macam tu baru bagus. Tuan-tuan kalau tak sampai tabung tak sampai ni, baru betul. Ini tak. Dia ambil. Apa punya, tapi bukan tuan-tuan lah di Afrika ni. Bila kita buat di uptown ni tuan-tuan, Masya Allah,
Kerusi mula-mula tak penuh, orang sibuk beli belah. Habis setengah nasyid, setengah dah. Masuk 3 lagu dah penuh. Masuk habis lagu ke akhir, udah berdiri di belakang kemah dah. Baru naik ceramah Ustaz Kazim, udah. Yang berseket tuan-tuan, dukung anak. Yang bawa helmet dengan makwa dia, dengar ceramah. Yang minum, relax, dengar. Yang berhenti, dengar. Lama-lama dia peminat. Sampai jam 11.30 saya ceramah. Bila habis 11.30, tuan-tuan pakat main bersalam. Yang tak pakai tudung, tak bersalam lah. Dia main dengan husband dia. Bagilah Ustaz. Ustaz nama apa? Itu duduk di Ipoh, tuan-tuan. Tak kenal lagi Ustaz Kazim. Nak kenal apa kawan pakai skirt? Tapi kalau main masjid tak kenal Ustaz Kazim lagi pelik. Saya baru ni saya baca khutbah di satu masjid yang tak pernah saya dijemput. Baru minggu lepas saya baca khutbah. Subhanallah. Buat tazkirah dan khutbah. Tercengang-cengang orang. Habis-habis semayang, Ustaz, you nama apa? Saya Ustaz Kazim. Yes, good, very nice, good. Bagus khutbah, bagus. Itu je. Ada orang pula kata, inilah Ustaz Kazim je. Dalam satu kampung tu tuan-tuan. Saya ni baca khutbah sampai ke Sarawak tu. Baca khutbah sampai ke Singapura tuan-tuan. Kuala Lumpur, Johor baca khutbah. Di kampung saya baru minggu ni. Baru minggu lepas tuan-tuan. Udah kecil dah suara saya. Sebab tu kita kena sabar. Sabar banyak-banyak. Pelik tuan-tuan, khutbah dekat satu kampung tak panggil. Kampung lain berselerak panggil. Bersusun-susun. Orang asli sebutlah. Orang asli kalau sebut bersusun, bersusun-susun panggil. Tapi kampung kita menor tak nak panggil dia. Baru minggu lepas bila buat tuan-tuan, Allah, orang pakat peluk. Udah lama benar kami ni nak panggil ustaz-ustaz. Tapi yelah banyak halangan. Sekarang jatan kuasa udah bertukar kata dia. Baru boleh panggil. Tahajat benar lah. Minggu depan saya nak buat kenduri ustaz. Kenapa? Ustaz boleh masuk masjid Kemal kata dia. Kemal ni maknanya saya. Kalau Kemal unta tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab tu kita dalam nak berdakwah kena pelan-pelan. Manusia ni boleh berubah. Kalau tuan-tuan hentam lari dia mah. Bila habis saya ceramah tuan-tuan, datang 5 anak muda. Helmet, seluar jean, baju t-shirt. 5 lagi, ustaz, bila lagi nak buat ceramah macam ni ustaz? Saya dengar dia pun nak buat setiap bulan, awal bulan. Bagi ustaz, seronok ceramah, bagi lah. Percaya ustaz, percaya. Nampak tak dari jari dia tu? Saya alhamdulillah. Saya pun percaya. InsyaAllah kalau mereka datang lagi bulan depan, dia akan datang lagi 5 orang. 5 orang. Kan berubah tuan-tuan. Sebab tu kalau kita buat di masjid, sambutannya macam ini saja, jemaah yang baik-baik saja, kita kena cari jalan nak buat di luar. Cik Zainal ni kena cari jalan macam mana nak buat di luar. Cari jalan. Kalau artis boleh buat konsert di pusat membeli belah, kenapa ustaz tak boleh buat ceramah di pusat membeli belah? Artis kalau nak buat apa-apa pun dia buat promosi di pusat membeli belah. Kenapa kita orang agama tak boleh buat? Buat tuan-tuan supaya mereka kenal. Dan penampilan yang sangat berkesan ataupun cara yang sangat betul diperlukan untuk tarik mereka. Kalau tidak tuan-tuan, jemaah kita hanya ini sajalah. Sebab itu kita perlukan banyak perubahan. Ustaz-ustaz pun tidak lagi boleh bersikap tradisional dah tuan-tuan. Ustaz-ustaz juga kena bersikap dengan bentuk yang lain dalam nak menempuh, dalam nak berdakwah dengan berbagai-bagai macam sikap manusia. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya manusia ni mempunyai perangai yang banyak. Bila perangai yang banyak, dalam kita nak berhadapan dengan mereka pun kita juga kena jadi perangai yang banyak. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita di sini anak muda, Nabi Muhammad pernah anak muda. Tirulah bagaimana Nabi menjadi anak muda. Kalau tuan-tuan di sini pemimpin, Nabi Muhammad juga pemimpin. Kalau tuan-tuan di sini bapa, Nabi juga bapa. Kalau tuan-tuan di sini atuk, Nabi juga jadi datuk. Kalau tuan-tuan di sini korporat, Nabi juga korporat. Kalau tuan-tuan di sini ketua, Nabi pun ketua. Apa yang tidak ada contoh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semuanya ada contoh. Nabi Muhammad jadi imam. Tapi bagaimana imam Nabi Muhammad boleh menarik perhatian orang?
Sebab itu dia marah kepada Muaz bin Jabal. Bila Muaz bin Jabal baca ayat panjang-panjang, bila orang mengadu pada Rasulullah, tuan-tuan, Muaz bin Jabal dia sembahyang dengan Nabi di Madinah, di Masjid Nabawi, sembahyang Isyak. Di kampung dia, mereka tak sembahyang Isyak sebab mereka nak ambil Muaz bin Jabal jadi imam. Tuan-tuan boleh bayang tak? Nak tunggu lepas Jumaat, lepas Isyak, baru Muaz balik ke kampung. Nak balik tu berapa lama pula? Sebab nak sembahyang Isyak berjemaah. Tunggu. Dah lah masuk lambat, lewat. Tunggu Muaz, sabar, pasal nak ambil berkat daripada sahabat Nabi. Bila dah jadi imam, Muaz baca ayat panjang-panjang. Mereka dah letih kerja di kebun, nak balik awal nak tidur, besok nak bangkit subuh pula. Muaz baca panjang. Akhirnya seorang laki-laki, tengah Muaz baca panjang-panjang, laki-laki ni mufarakah. Terus dia rukuk, dia bagi tahiyat, dia belah. Muaz bin Jabal kata, ini tak betul. Aku nak report pada Nabi. Aku tengah semayang, dia boleh mufarakah. Dia report pada Nabi, Muaz bin Jabal. Laki-laki ni tak guna, pasal berhenti dalam semayang. Datang laki-laki ni menghadap Rasulullah. Kalau dia boleh mengadu pada Rasulullah, saya juga nak mengadu kepada Rasulullah. Dia semayang baca ayat panjang-panjang. Kami letih kerja, kami tunggu dia lama nak sembahyang Isyak. Bila sembahyang Isyak dia baca ayat panjang, kami tak tahan. Sebab tu saya mufarakah. Nabi tegur kepada Muaz, kamu nak buat fitnah Muaz? Kenapa kamu tak ringankan bacaan sembahyang kamu? Muaz minta maaf, dia silap. Laki-laki ni jumpa Rasulullah. Kata laki-laki ni, Rasulullah, Muaz kata saya laki-laki tak guna. Tak apa, saya akan buktikan saya ni berguna ataupun tidak. Maka dalam satu peperangan, laki-laki ni mati terbunuh. Nabi panggil Muaz, wahai Muaz, inilah laki-laki yang kamu kata tak guna, sekarang dia mati syahid, berguna ataupun tidak? Terdiam Muaz bin Jabal. Sebab tu tuan-tuan, bila kita jadi orang hebat, jangan rasa kita hebat. Kita sahabat Nabi, kita hafal Quran banyak. Maka Muaz bin Jabal pun baca ayat panjang-panjang, dia tersilap. Rupanya dia kena jaga hak makmum. Dan dia condemn pula satu orang yang bukan menjadi rapat dengan Nabi. Rupa-rupanya dia tersilap, dia tu mati syahid, lebih elok daripada kamu. Sebab tu Nabi ajar pada kita, kalau kita ni orang hebat, kalau kita ni orang besar, kalau kita ni orang alim, kalau kita ni orang yang ada ilmu, tolong jangan pandang rendah pada orang. Kadang-kadang orang yang kita pandang rendah itu, akhlak dia mulia, malaikat doa pada dia. Kadang-kadang doa orang alim ni bukan doa dia yang mustajab. Bukan doa dia mustajab. Bila dia jadi imam, dia baca doa, sebenarnya bukan doa dia yang mustajab. Dalam ramai-ramai ni ada orang yang ikhlas, ada orang yang mari semayang tu ikhlas, ada orang yang betul-betul tawaduk pada Allah. Allah mungkin doa itu, doa orang itu sebenarnya, tapi disebabkan kita ni tak nampak doa orang itu, kita akan menganggap doa orang lain punca mustajabnya doa itu. Jaga-jaga tuan-tuan. Sebab kadang-kadang dia timbul riak, dia timbul satu ujub, dia timbul satu perasaan yang dipanggil istidraj. Dan jangan cepat kita timbulkan satu-satu polemik. Kena ingat tuan-tuan, saya tak ikhlas, mungkin saya tak ikhlas, tapi tuan-tuan yang datang ini sangat ikhlas. Bila tuan-tuan berdoa, Allah makbulkan doa tuan-tuan. Dengan sebab tuan-tuan tu ikhlas, seluruh masjid ni dapat barakah daripada tuan-tuan. Bila kita jadi macam itu, kita faham kisah Muaz bin Jabal, kita ambil pengajaran, jangan hina pada orang. Dan jangan anggap besarnya pengorbanan kita, besarnya perjuangan kita. Kadang-kadang orang lain yang kita pandang kecil, dia lebih besar di sisi Allah, sehinggalah dia dicabut nyawanya dalam keadaan orang yang sangat mulia, namanya syahid, namanya syuhada fi sabilillah, orang-orang syahid pada jalan Allah. Ini kedudukan kita. Sebab tu tuan-tuan yang datang di sini, jangan pandang mulia pada saya, dan saya yang duduk di atas kursi ni jangan pandang mulia daripada tuan-tuan. Tidak, semua kita ni adalah sama. Yang membezakan kita ialah takwa. Apalah makna saya pandai bercakap kalau saya sendiri tak takut pada Tuhan? Apalah maknanya tuan-tuan pada saya nak dibandingkan dengan saya? Tuan-tuan cuma tak pandai bercakap, tetapi tuan-tuan lebih bertakwa daripada saya. Tuan-tuanlah yang mulia lebih daripada saya.
Ini kena jaga tuan-tuan. Berapa banyak orang yang bercakap tapi dia tak buat. Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Berapa banyak orang yang sekadar bercakap tapi dia tak buat. Dia tak buat apa yang dia cakap. Sedangkan dia ada ilmu, sedangkan dia ada kitab. Adakah mereka tidak berfikir? Ini kedudukan kita. Sebab tu perasaan yang paling utama sekali ialah rendah diri. Bila kita rendah diri, kita akan merasakan bahawa kita tidak cukup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhirnya. Yang terakhir. Manusia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi, baik kamu Islam ataupun kamu bukan Islam. Kita ni ada 5 fitrah. Kita ni ada 5 fitrah. Yang pertama, fitrah makanan. Semua orang berhajat pada makanan. Semua orang berhajat pada makanan. Tetapi cara pemakanan yang terbaik ialah pemakanan yang berakhlak. Apa makanan yang terbaik? Makan dulu baru minum. Apa makanan yang terbaik? Baca bismillah sebelum makan. Apa makanan yang terbaik? Minta barakah atas makanan. Apa makanan yang terbaik? Jangan melampau. Apa makanan yang terbaik? Halal. Lagi baik untuk kesihatan. Apa makanan yang terbaik? Makanan yang terbaik ialah makanan yang dicari dengan usaha tangan sendiri. Islam letakkan bagaimana makanan membaikkan kita. Berapa banyak orang yang tidak berakhlak dengan makanan. Bila dia makannya nasi, dibubuhnya lauk, disebutnya cih. Cih, masin pula. Cih, kamu sebut pada rezeki. Kalau diberi kepada orang Afrika dengan nasi, dengan masin, dengan garam, dia balon sekali. Kita boleh sebut cih. Berapa banyak kita yang makan roti, bila nak makan roti, bahagian yang hangit yang tepi tu buang. Tak sebelah, ambil yang lembut je, bubuh kaya dengan jam, pak makan. Yang kecil-kecil ni buat apa? Ni hak duk buang hitam-hitam tu nak buat apa? Berapa banyak orang yang makan kuih pau, dia ambil kuih pau, dia buang kertas yang di bawah, kemudian dia buang hak di atas. Kita tanya pak siapa buang yang di atas? Hak tukang uli tu geli kata dia. Tak macam mana dia uli, kita pun tak tahu, bahagian atas tu buat. Dia tak tahu hak bahagian dalam pun diuli juga. Tuan-tuan, kita dengan rezeki kita main-main. Kadang-kadang kita lempar. Sedangkan pada setiap rezeki itu ada bendanya. Durian yang busuk ada manfaatnya, jadi tempoyak. Durian yang tidak ada harga sebab dia murah, ada manfaat, jadikan dia lempuk, harganya sangat mahal. Durian yang tidak ada harga, ada manfaat, buatkan jam, aiskrim, buatkan kopi durian. Semuanya Allah Ta'ala bagi, namanya akal, tapi kita tidak pernah memanfaatkan. Setiap satu benda itu ada manfaat. Cuba tengok kepada buah-buahan seperti manggis, kulitnya hitam tapi dia sangat putih di dalam. Biarlah tuan-tuan hitam tapi hati di dalam ni putih. Jadilah macam buah manggis, 5 di luar, 5 lah juga di dalam. 5 bintang di luar manggis, 5 ulas juga di dalam. Mana ada 6 bintang di luar, 4 di dalam. Pembohong tuan-tuan. Jadilah macam buah manggis. Kita belajar dengan alam. Tapi kita ni tuan-tuan, di luarnya nampak baik, di dalam busuk. Jangan macam itu. Cuba tengok buah manggis, 5 tompok yang dia, 5 bintang dia, mesti buahnya pun 5. Ini benda yang kita kena ambil pengajaran. Allah Ta'ala bagikan makanan kepada kita itu supaya dijadikan makanan itu menambahkan keberkatan pada kita. Jadi bagaimana nak timbulkan keberkatan? Sudah pasti ianya adalah halal. Halal dan baik. Ada orang yang pergi masjid, dia bungkusnya lauk, belum orang makan, dia bungkus dah. Ada yang pergi kenduri, beg plastik dalam poket. Orang hidang lauk, dia bubuh dalam beg, dalam plastik, bungkus-bungkus buat balik. Ada orang yang datang masjid, dia jamunya kuih, bila orang sembahyang isyak, dia bubuh dalam beg untuk anak-anak. Padahal orang belum lagi makan. Ada orang yang datang masjid hari Jumaat, disoroknya buah pisang, berkotak-kotak disoroknya dalam kereta. Orang letak di masjid, suruh makan, kita pula curi buat balik, suruh isteri buat, cok kodok. Tuan-tuan ingat halal ke benda-benda tu? Tak berakhlak tuan-tuan. Biarlah orang makan ramai-ramai. Ada yang lagi tak berakhlak, sudahlah makan pisang peri, dikutuknya pula pisang. Pisang. Apple tak ada ke? So biji pisang tu habislah mulut. Tu
Tu pun duk kutuk ni. Pipi ni sekejap ke tengah, kejap ke tepi. Pisang kalau nak sedap juga ngop telan tu. Subhanallah. Tak berakhlak. Yang kedua, fitrah nombor 2 ialah minuman. Nabi ajar pada kita cara nak minum, jangan minum berdiri. Yang kedua, jangan bernapas. Yang ketiga, jangan macam unta, selagi tak habis, selagi tu ditogoknya. Yang keempat, yang terbaik air zam-zam. Yang kelima, minum itu pula janganlah kita menghembus dia. Jangan nak bagi sejuk dia hembus. Jangan. Nabi tak bagi. Kalau nak bagi sejuk, buh atas piring. Lama-lama dia akan jadi sejuk dengan cepat. Sebab piring tu sifatnya besar, dia terbuka. Semuanya diajar kepada kita. Jangan makan, jangan kita minum sebelum kita makan. Jangan kita makan dalam keadaan kita minum bersulam-sulam. Yang ketiganya, pakaian. Fitrah nombor 3, semua orang nak pakaian. Islam memberikan kepada kita berpakaian, tapi pakaian akhlak yang terbaik. Macam mana pakaian akhlak yang terbaik? Daripada hujung kepala kita sampai ke kaki kita, semua pakaian yang menunjukkan kesopanan. Tengok pada kepiah kita, sopan je. Tuan-tuan di sini kepiah hitam ke, kepiah putih ke, warna-warni ke, lantak tuan-tuan lah. Janji tudung kepala, janji tutup kepala. Tutup kepala tu nama sopan. Tuan-tuan bila pakai kepiah ni tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan tak pergi tikam nombor ekor, insya-Allah. Melainkan kalau tuan-tuan pakai helmet. Bila buka kepiah atau helmet sekali lagi, kepiah sekali. Sikat rambut ke tepi sikit, baru tikam nombor ekor. Tapi kalau tuan-tuan melekat di kepala ni, insya-Allah tuan-tuan tak tikam nombor. Kalau nak tikam pun pesan kat kawan. Den 2233. Pak Haji lah sendiri beli, apa suruh saya pula? Kamu tak nampak kepiah aku ni? Itu kita tak dapat lah. Tapi insya-Allah saja-saja nak pergi dak lah tuan-tuan. Dan Cina yang jual nombor tu pun saja-saja nak jual dak lah. Dia tak jual lah. Haji ni kedai number, itu pejabat pos sana. Dia tak jual. Sebab tu pakaian tu kena berakhlak. Tapi kalau tuan-tuan pakai baju hantu, seluar jin, londeh pula, agak-agak apa yang tuan-tuan boleh buat? Semua tuan-tuan boleh buat. Macam saya ni nak pakai jubah ni, tuan-tuan agak-agak sesuai tak? Pergi kencing berdiri dekat RNR Lebuh Raya lah. Ilik dekat dinding tu mangkuk berdiri kencing. Pakai jubah serban pula, selok jubah selamba rok aja. Orang nak kencing pun tak jadi. Sudah. Guru Yahya ke Yahpin ni sesat ke apa ke? Tak jadi kencing tuan-tuan, dia tunggu di luar. Kita keluar baru dia masuk. Orang kata gila tuan-tuan. Tapi kita dengan pakai macam ni sopan. Tunggu tandas masuk, baru masuk dalam tandas. Baru masuk. Saya semalam sembahyang Jumaat tuan-tuan. Singgah sembahyang Jumaat. Saya ada ceramah di Kajang semalam. Dah sampai lewat 1:20 orang dah masuk sembahyang. Dah orang azan dah. Masuklah tandas. Selak pula patah aja dia punya apa? Itulah tukar pegang tu. Patah. Pula saya pun tutup dengan boleh masuklah lubang tu. Bila nak keluar tuan-tuan, tak boleh tarik. Sudah. Kunci kereta duduk kat driver saya. Aku nak tarik macam mana. Lagi tarik, lagi ke dalam. Dekat 15 minit tuan-tuan, peluh dah aku, tak mayang lah aku. Aku kopak tak lagi. Subhanallah tuan-tuan, pikir-pikir lah nah. Bila bubuh selak kesian dekat jenuh tuan-tuan, macam mana nak buat aku dah orang dah khutbah dah ni, duk dalam jamban duk tarik lagi ke dalam ni. Ya Allah tuan-tuan, fikir-fikirlah. Masjid tuan-tuan ni okey, jamban dia, tandas dia cantik sangat. Ni saya sebut ni hak dalam CD ni, depa duk beli seluruh Malaysia ni. Tolonglah ambil berat tentang tandas. Kadang-kadang pintu tak ada, kadang-kadang selak tak ada, tak apa lagi. Pintu tandas tak ada. Kita dah tak sabar lari masuk. Nak tutup tak ada. Sudah ni macam mana? Ya Allah. Tolong. Bukannya mahal pun, RM80 ni ya. RM100 aja. Itu pun nak minta peruntukan yang berhormat, leceh lah. Tu yang pening jadi YB tu.
Itu pun nak jumpa YB. Kita minta YB dah, YB tak bagi. Itu yang edar tabung tu untuk apa? Yang tabung Jumaat itu untuk apa? Itulah manfaatnya. Dapat duit, gunakan balik untuk jemaah yang datang. Macam masjid tuan-tuan, buh aircon, bubuh ini, bubuh skrin. Tuan-tuan bukan tengok muka saya, tuan-tuan tengok ni. Ini faedah dia tuan-tuan. Bila ada duit, buat. Orang jemaah lagi bagi duit, lagi bagi duit. Tapi kalau kita simpan, jemaah tak percaya. Bila jemaah tak percaya, rezeki kita berat, rezeki kita mahal. Tolong buat tuan-tuan. Masjid jangan kedekut. Ini rumah Allah. Bila sebut rumah Allah, buat elok-elok, insya-Allah sampai. Cuma kita minta lah dalam masjid, janganlah politiking banyak sangat. Saya ni tuan-tuan, dulu saya naib pengurusi masjid. Bila saya jadi naib pengurusi masjid, dalam masa yang sama saya penceramah bebas. Ada satu ustaz, dia buat kerja. Saya kata, hang buatlah, hang panggil lah ustaz mana pun, hang buatlah. Bagi tahu hang buat, saya takkan larang, saya takkan buat selagi mana bagus, hang buatlah. Alangkah mudahnya kita tuan-tuan kalau ada orang tolong kita. Senang tanggungjawab kita. Aku bagi kepercayaan pada hang buatlah. Tapi bila kita ni tuan-tuan politiking banyak sangat, yang akhirnya rosak ialah masjid itu sendiri. Jemaah akan rosak. Baik, balik tadi tentang pakaian. Pakaian itu adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi ibu-ibu nak pakai telekung, bukan kata warna putih je, warna merah pun tak apa. Bulat, tudung labuh, tudung 6 segi, pusin ke sini. Bila pusin, ikat ke tepi ni. Ikat-ikat ada lebih lagi sedepar pula. Ni mana aku nak letak ni? Tu yang dia pusing naik ke atas kepala ni. Boh paku ni atas ni tuan-tuan ni. Biarlah tuan-tuan. Pakaian cuma berakhlak. Pakaian yang berakhlak itu apa? Yang bila tuan-tuan berpakaian tidak menjolok mata. Bila tuan-tuan berpakaian, orang tak ikut sampai habis pakaian tuan-tuan. Itulah pakaian yang berakhlak, yang bersopan. Yang keempat, fitrah yang keempat ialah istirahat. Istirahat. Semua orang nak berehat. Tapi berehatlah dengan berakhlak. Tuan-tuan nak pergi mandi di tepi pantai, rehat, silakan. Tutup aurat elok-elok, mandilah. Jangan kata haram. Ustaz ke mana ustaz? Langkawi. Astaghfirullahalazim. Ustaz buat apa Langkawi? Mandilah, mandi laut. Astaghfirullahalazim. Kenapa astagfirullah? Ialah campur-campur dengan Mak Saleh apa semua. Masa bila saya campur? Saya main dengan anak-anak saya. Tapi Mak Saleh lalu, rezeki. Tengok juga. Bukan saya tengok, bukan. Bukan laut kan alam, pantai kan alam. Allah Taala ciptakan untuk kita. Allazi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Bukankah diciptakan alam untuk kamu? Cuma kita jangan jadi lebih daripada yang tidak berakhlak. Bawa anak, bawa isteri, mandilah. Cuma keadaan sekarang tidak sesuai, itu saja. Ya, kita kena wujud dah satu kolam, satu taman tema untuk orang perempuan, taman tema untuk orang laki-laki, pantai ini untuk perempuan, pantai ini untuk laki-laki. Kena buat dah tuan-tuan, supaya tidak berlaku pelanggaran akhlak tadi ini. Silakan berehat. Tuan-tuan nak berehat di rumah, berehatlah, tapi jangan sampai tak semayang. Tuan-tuan nak berehat, silakan berehat. Semua tu fitrah. Kuliah maghrib pun kalau boleh berehatlah semalam doa. Jangan tiap-tiap malam pun kan jemu orang. Kadang-kadang jemu tuan-tuan, letih dah aku, ya Allah. Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, udah pening aku. Itu yang sebulan tak datang, menong depan TV. Nengok Naomi. Yang tu tak pening pula. Kita selang-selangkan sikit. Sebab apa? Supaya tidak memenatkan orang, tidak menjemukan orang. Istirahat dalam bentuk yang sangat baik. Puasalah, berbukalah, semayanglah, kemudian tidurlah. Kawinlah, jangan langsung tak kahwin. Semuanya itu diajar kepada kita. Yang kelima, yang terakhir, fitrah yang kelima ialah hiburan. Semua manusia nak berhibur, tetapi Islam mengajar kepada kita berhibur secara berakhlak. Tak salah menyanyi,
Makcik-makcik, akak-akak balik langsir, balik pintu, balik sana, nak menyanyi tak salah. Tuan-tuan sewa satu dewan yang ditutup, orang lelaki-lelaki tak masuk. Technician audio perempuan, engineer audio perempuan, semua perempuan. Yang menyanyi pun perempuan, silakan. Orang lelaki-lelaki jangan masuk. Tok Imam jangan datang. Tuan Nazir pun jangan nyebuk, duduk diam-diam di rumah. Isteri nak berhibur, dipanggilnya Ella, tak apa. Janji dengan syarat tidak ada orang perempuan, tidak ada laki-laki dalam dewan. Semua perempuan. Nyanyilah Ella. Rama, Rama. Pakat tu. Makcik-makcik pun Rama, Rama. Tak apa tuan-tuan. Bukannya salah. Tak minat dah Ustaz Ella tu, dah lama Ustaz. Ambil yang baru. Yang baru pun tak apa. Apakah perasaan benci ini? Udah macam gagap merupa dia tuan-tuan. Tak salah. Siapa kata salah? Hiburan itu ialah fitrah. Nak kenduri kahwin, nak buat karaoke, buatlah. Tapi biar anak-anak perempuan yang menyanyi, yang belum cukup umur. Suruh dia menyanyi. Selamat pengantin baru. Berapa umur adik? 6 tahun. Nyanyilah adik, adik-adikku, silakan. Ini tidak. Berapa umur makcik? 66. Udahlah makcik. Makcik pergi makanlah makcik. Udah jadi aurat. Itu Islam meletakkan bagaimana menyanyi yang berakhlak. Tuan-tuan boleh karaoke di rumah. Abang satu mic, akak satu mic. Nyanyi lagu 60-an. Tak apa. Nyanyilah dua-dua orang duduk. Si cincin emas mengingat perkara yang lepas. Tak apa. Silakan. Jangan sampai dengar pada rumah jiran sudah. Duduk dua-dua orang dalam bilik. Pakai pula yang lapik telur ayam tu, lekat di dinding tuan-tuan. Bukan nak dengar dah, memang dia kalis udara, kalis bunyi lagi. Duduk karaoke dua-dua orang. Pinanganku tak diterima. Apa salahnya? Duduklah dua. Akak-akak boleh menyanyi di dapur, hiburan. Dia berkata, Ustaz nanti kahwin dengan orang tua. Akak pun dah tua. Akak pun dah 58, takkan nak kahwin dengan orang tua. Betul lah, orang tua lah menyanyi. Tak salah akak-akak menyanyi. Duduk hiburkan hati. Siapa kata salah? Cuma Islam ajar kalaulah menyanyi itu dapat pahala, lagi bagus. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dapat pahala. Itulah menyanyi, itulah makan, itulah minuman, itulah pakaian, itulah rehat, itulah hiburan. Kalau kita buat betul-betul ini, dapat pahala daripada 5 perkara ini tuan-tuan. Tuan-tuan ambil isteri, hiburkan isteri. Saya dah kata dah tadi di Masjid Ar-Ridwan, hiburkan isteri itu nafkah batin. Tuan-tuan ingat nafkah batin tu tidur saja kah? Saya Ustaz, saya takkan nafkah batin cukup. Tak kira lah segala jenis kopi saya makan Ustaz. Kopi janda, kopi larat, kopi radik, mais cawan, semua saya makan Ustaz. Setakat ni sofa sugut lah, tak ada lah komplain. Tuan-tuan, maksud nafkah batin ialah menggembirakan isteri. Tuan-tuan balik rumah, isteri sambut, isteri cium tangan tuan-tuan. Abang balik, cium. Tuan-tuan ambil tangan dia balik, cium balik. Bau ikan. Tak apa tu. Ini tuan-tuan harap tuan-tuan je dicium tangan. Tuan-tuan tak pernah cium tangan isteri tuan-tuan. Ciumlah. Gugur dosa daripada celah-celah jari. Tengok televisyen dalam bilik tidur, duduk atas katil, pegang tangan isteri, tengok berita. Orang simbah darah di Bangkok. Ya Allah, sayangnya kita di Malaysia tak ada darah, jenuh derma darah. Dia membuang je darah. Tu letak tangan, syukur kita pahaya duduk kat Malaysia, aman pahaya, cium tangan isteri lagi. Kan seronok. Tak lepas-lepas, berlengah dah tangan tu tuan-tuan. Berpeluh-peluh dah. Dapat pahala, gugur dosa-dosa kecil. Hiburkan isteri tuan-tuan dengan lagu-lagu yang berseni. Atas katil tu menyanyi. Mana ada orang yang bila lagu tak berseni tuan-tuan, mana boleh hiburkan orang atas katil? Pegang tangan isteri menyanyi lagu. Tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan? Boleh
Boleh tuan-tuan menyanyi atas katil tu. Isteri kata, ya Allah, panjangkanlah umur suami aku, ya Allah. Udah buang terbiak ke orang tua ni. Tapi kalau tuan-tuan menyanyi lagu yang berseni, atas katil tu menyanyi lagu yang mengeratkan hubungan suami isteri, alangkah indahnya. Ambil lagu Ahmad Mahmud itu. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda, tercurahlah cinta, ahai nyawa padamu juga. Kan? Isteri sambung pula Rafi'ah buang. Aduhai kekanda, junjungan kasihku puja, hidup bersumpah setia, ahai sayang kekal bahagia. Seronok tuan-tuan. Ustaz, lagu tu Ustaz ambil mana? 1966. Masa tu saya umur 20 tahun tuan-tuan. Tapi sekarang ingat lagi. Lagunya Mak Mahmud dengan Rafi'ah buang. Dua-dua ada Allah yarham dah. Jadi tuan-tuan nak lagu itu, dapatkan CD yang terbaru. InsyaAllah ya. Pastikan yang original. Baik, cukuplah tuan-tuan. Masih pun dah lama 9.30 dah. Tuan-tuan pun nak berehat. Besok banyak lagi kenduri. Jadi tuan-tuan cukuplah sekadar itu. Saya dah siapkan doa di AU5. Ramai yang tak dapat hari itu dan ramai yang tak datang. Doa-doa yang 4 pilihan ini telah pun saya state. Tuan-tuan boleh ambil pada gerai jualan sekolah saya yang di luar tu. Kita ada bawa air syafi 30 juzuk untuk perubatan dan makanan-makanan halal, dan ada kismis dan CD. Dan tuan-tuan minta pada yang menjual itu doa selepas sembahyang isyak nanti. Doa untuk rawatan. Jadi tuan-tuan ikutlah apa yang saya tulis di situ. Jadikan sebagai satu amalan daripada doa-doa Nabi SAW. Terima kasih kepada Cik Zainal, terima kasih kepada Tuan Nazir dan Jatan Kuasa, terima kasih pada semua. Kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.